السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بالتنبيه بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا ملجأ من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17 yang mana kata-kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana iblis dia maklum iblis adalah musuh nombor satu kita dan musuh yang nyata. Apa kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau sebab kedulunya dia ada kedudukan maksudnya. Iblis ni ketua para malaikat dan iblis bukanlah bermula dengan maksiat ataupun bermula dengan takwa. Iblis bermula dengan ahlul ibadah. Dan iblis ni dikelilingi oleh para malaikat. Ketika itu tak ada lagi yang berganting atau bersanding dengan iblis, dan iblis dalam kelompok malaikat. Bila duduk dengan malaikat ini maskan, kita selalu bagi tamsilan contoh kepada seseorang. Kalau dia perangai macam malaikat, baik, maknanya orang malaikat itu baik sungguh, baik benar. Dalam pemikiran kita tak tergambar apabila kita duduk dalam kalangan ahlul amal, ahli ibadah, malaikat. Cuba kita renung dan terjemah pada realiti hidup kita. Dikelilingi dengan orang baik, depan baik, kiri baik, kanan baik, belakang baik. Kawan dengan malaikat, agak-agak ada peluang tak jadi jahat? Tak ada lah. Malah Nabi SAW beri peringatan kepada kita untuk memilih kawan. Penting. Memang dia akan memberi kesan.
Cuma si iblis ni maksudnya memang dengan malaikat yang kita tak tergambar dia akan jadi iblis sekarang. Kalau tengok profil dia, background dia tu, kan kadang-kadang sekarang ni kan orang boleh cakap kan, contoh lah, tu ustaz, aku tahu lah dulu dia macam mana. Dia bukan ustaz pun dulu. Kalau dia baru ustaz kan, contoh lah kan. Alhamdulillah lah daripada dulu kita jahat sekarang baik lah. Bagus lah kalau orang cakap dulu dia tu, aku tahu lah buruk dia macam mana. Dia pula nak buka aib lah kan. Siapa buka aib orang, dia akan diaibkan oleh Allah di yaumul qiyamah. Hari kiamat yang tak ada siapa boleh bantu untuk tutup. Tapi iblis ni kalau dulu dia tu baik, sekarang dia jadi la haula wala quwwata. Apa patut ni? Itu kita takut. Dulu dia tu selalu tak baik, contoh. Sekarang tak mampu dah. Dulu dia tu solehah, tapi sejak berlaku ada insiden tu, hak dia soleh tak ada, hak dia tinggal. Kita takut orang compare dengan kita daripada baik jadi buruk. Itu takut mesti. Kalau setakat orang compare kita dulu jahat, sekarang baik, tak apa. Kalau tidak buka air terlantar dia, kita berusaha untuk jadi baik. Dan saya yakin kalau tadi 10 orang, 11 orang dalam hati nurani dia nak jadi baik. Itu fitrah manusia. Memang Allah jadikan alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Manusia ni maslihat kalau boleh sentuh nurani, sentuh sanubari dia, kalau tersentuhlah hati dia dengan hidayah Allah, memang semua manusia nak balik kepada fitrah kejadian. Jadi tidak takutlah kalau orang tahu rekod dulu macam mana. Tapi yang kita timbang, sekarang kita jahat, dulu kita baik. Sekarang kita jahat, dulu kita baik. Mau cukup takut. Dan ini berlaku kepada siapa? Iblis. Dulu iblis ni baik sangat, taat sangat, tak membantah. Tapi sejak dia jadi iblis, maka berubah perangai. Lalu dia berkata kepada Allah, apa yang Ibn Abbas setelah dia jadi iblis ni? Kemudian aku datangi mereka. Mereka tu merujuk pada siapa? Kepada cucu cicit Nabi Adam. Kita lah. Dia punya dendam kesumat tragedi Oktober dia lah. Tragedi Oktober kan. Satu je peristiwa yang berlaku pada iblis ni. Dia tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Itu je. Bukan buat macam-macam kesalahan yang berulang kali, sekali saja. Ketika Allah suruh sujud kepada Nabi Adam AS, sujud dengan erti kata hormat. Wa iskunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Satu dia punya mistake. Satu. Tapi mistake yang satu ni meroboh seluruh amalan yang mungkin berjuta tahun Allah Ta'ala. Nak challenge dengan kita 60 tahun, Allah 70 tahun. Tapi Alhamdulillah kita di umat Nabi SAW ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu masuk 83 tahun 4 bulan kurang lebih kan? Kalau siapa dapat malam berkadar dia dapat 20 kali dapat Allah. 83 dalam 20 ratus tahun lah. Tapi masih tak boleh challenge lagi iblis. Iblis bukan ratus tahun, dia bukan main ratus. Dia main mungkin 1000 tahun, puluh 1000 tahun. Tapi kerana satu kesalahan ini masih merobohkan seluruh amalan yang telah dilakukan. Dan Allah SWT tidak akan memberi peluang kepada kesalahan yang mandatory. Apa itu? Aba wastakbar, enggan dan sombong. Sombong termasuk dalam kategori dosa yang tak cium bau syurga. Sombong, dayus, anak deraka, isteri deraka. Dia tak ada sebut suami deraka. Suami dayus, anak deraka, isteri deraka. Isteri deraka sebab ada tuntutan taat. Anak deraka pun sama tuntutan taat. Suami dayus
tidak melaksanakan ketaatan, tidak menyuruh, mencegah, malah redha dengan kekufuran, kesalahan, kemaksiatan, sombong, abal enggan, wastakbar. Dalam perbahasan kita, hakikat kehidupan ini ada usul perbahasan, ada 4. Sekarang kita masih membicarakan usul yang ketiga, fatwa. Usul yang ketiga, fatwa. Siddiq, amanah, fatwa, tabligh. Hidup di masalah Nabi beritahu apa? Fitnah mahya wal mamat. Nabi begitu minta doa, minta jauh daripada fitnah kehidupan. Jadi tak nak terfitnah dengan kehidupan ini, maka hiduplah dengan tariq nubuwah, jalan kenabian. Nah, hidup dengan jalan kenabian, hidup, sebut hidup masalah. Kalau sebut tentang agama, sahih dan sah, yang mana kita nampak terus kepada ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu solat dan seluruh yang berkaitan tentang agama. Namun kehidupan dia ada option. Ini bahaya kehidupan. Dia ada option sama ada dia nak follow agama ataupun dia nak follow dia. Aku lah. Kalau solat kalau dia follow aku lah. Aku lah. Maghrib ni tengok dia buat 2 lah. Tak boleh. Apa pun yang disyariatkan oleh Islam dan oleh Allah dan Islam, dia tak boleh ikut aku. Dia kena ikut dengan apa yang telah digariskan oleh manhaj, oleh kaedah yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kehidupan ni masih lepas solat, aku nak buat apa? Aku nak untuk orang ke, aku nak marah orang ke, aku nak buat apa, aku lah hidup aku. Kalau itu ada di masjid, binasalah solat tadi. Sebab tuntutan dia bukan sekadar ikut dalam solat saja, tapi hidup pun kena ikut Nabi SAW. The way of life. Maka macam mana nak ikut Nabi SAW? Bagi ada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. 4 sifat wajib ini mesti dikuasai melalui bagaimana kita nak menerjemahkan kefahaman kita. Beriman dengan sifat contoh siddiq, beriman, kemudian kita beriman bahawa Nabi SAW itu jujur sifatnya. Maka dengan kejujuran itu sifat ini diterjemahkan dalam hidup kita. Maka hidup kita kena jujur. Hidup mesti jujur. Jujur bagaimana? Maka jujurlah bahawa tengok, yang pertama makna dunia. Contoh kita bahaskan, dunia ini bermula tiada. Jujurlah, jangan buat macam ada. Bekerja macam kekal, macam tak jumpa jalan kadang-kadang. Dia buat hidup ni macam kekal, walhal bermula tiada. Itu kebenaran. Kita kena mengakui kebenaran dunia ini akan berakhir dengan kebinasaan, hancur. Kalau kita beriman bahawa bahawasanya dunia ini akan hancur, maka insya-Allah orang beriman akan diselamatkan. Memang nanti hari kiamat orang beriman takkan ada, Allah akan ambil. Sebab dia dah beriman sebelum nampak kehancuran, dia dah beriman dunia ini akan hancur. Sebab kita akan ada dunia yang lebih satu kehidupan yang lebih kekal, darul akhirah. Baik, maka jujurlah kita. Dengan kejujuran itulah kita bina hidup kita. Kita tak tertipu dengan kebenaran. Maka dalam perbahasan itu juga menerjemahkan diri dalam perbahasan jujur ni. Jujurlah diri kita ini sebenarnya menerjemahkan kekuasaan Allah. Jujur. Contoh, apa maksud menerjemahkan kekuasaan Allah? Kita boleh rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai contoh. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jelas semua sekalian, Allah mulakan dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu pesanan bagi kita yang jelas, dan kita tidak boleh menutup kebenaran itu. Apa dia? Rumah tangga. Saya alih bahasa kehidupan. Rumah tangga, suami isteri duk berkahwin, bukan nak menunjukkan kau sayang dan aku sayang. Siapa yang terpaling pandai layan suami, terpaling pandai layan isteri, terpaling. Dia nak tunjukkan dialah yang paling, dialah yang satu-satunya. Bukan.
kewujudan rumah tangga itu adalah sebagai isyarat atau sebagai tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan. Maka jujurlah ketika orang interview, macam mana kamu boleh sayang menyayangi ini? Yang pertama kita kena pandai jaga makan dia. Kita kena tahu isteri kita ni, suami kita ni suka apa. Dia macam pakar benar dia rasa. Jujurlah bahawasanya kita boleh sayang sebab Allah bagi sayang, tu saja. Saya ni, kami ni sedang menerjemahkan kekuasaan Allah. Bukan kami yang harap diri kami ni memang tak boleh harap nak sayang pun. Berapa ramai Allah uji rumah tangga daripada sayang berubah melayang. Mula panggil yang dan sekali melayang. Awal mula suka, pertengahan duka, ujung terluka, kecewa pun ada. Sebab masing-masing nak menyatakan diri. Jujurlah apa sahaja yang ada di alam bumi ini, alam diri kita adalah menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah jadikan diri kita juga adalah untuk menyatakan kebesaran Allah. Boleh wujud dalam Ar-Rum ayat 20. Jadi berbalik kepada takbur tadi, apa wastakbar. Iblis gagal membesarkan Allah. Walaupun dia beramal beratus juta tahun mungkin, tetapi dia takbur. Takbir, takbur. Wa rabbaka fakabbir. Pengkhususan kepada manusia itu sekalian adalah untuk membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Pengkhususan kepada seluruh kejadian yang lain selain malaikat dan jin, tasbih. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah seluruh kejadian di langit dan bumi. Pengkhususan kejadian malaikat dan jin waktu itu sekali dengan iblis. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami yang dah bertasbih dan bertakbir kepada Engkau? Pengkhususan pada kejadian manusia. Wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Tu kita takbir tu, Allahu akbar. Kita takbir dan apa saja berada depan tentang bukang lagi. Kalau jin ke apa tentang bukang lagi. Sebab tu mana tempat-tempat yang agak tak sedap pun. Asal dalam ketuk-ketuk syaitan kan. Takbir je. Tapi mesti mau dari hati lah, bukan dari lisan. Takbir, buat keluar. Apa yang nak diusahakan? Hati-hati. Kadang-kadang memusahkan mungkin sebab ramai saya buat. Bahaya juga. Adakah dia merasakan kebesaran Allah? Maka iblis digagal sepatutnya dia akan digandingkan dengan manusia. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nas itu adalah Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam dijadikan, nak digandingkan, kemungkinan ini kita ambil ikut kemungkinan jikalau iblis setuju ataupun diberi penghormatan, maka mungkin bergandingan untuk menyebarkan membesarkan Allah. Tapi sebab itu bila iblis tak terima, tak sanggup mandat itu, maka manusia bila khalifah melangkah takbir maknanya kepada khalifah, iaitu manusia. Maka iblis dicuba nak duplicate kesalahan dia. Dalam surah Al-A'raf 17 dia nak duplicate. Bila kata dia gagal untuk takbir, maka dia takbur ni meremehkan orang. Dan dia menolak kebenaran, meremehkan orang. Iblis tak tolak kebenaran lagi, tapi dia meremehkan Nabi Adam AS ketika itu. Dia ni siapa? Dia ni daripada tanah, aku daripada api. Allah tanya kepada iblis, kenapa engkau tak nak sujud dan hormat kepada Nabi Adam ni? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Wa khalaqtani min nar, aku dijadikan berapi. Wa khalaqtahu min turab, dijadikan pada tanah rendah, api tinggi juga. Nah,
Ini hati-hati. Ini yang berlaku maksudkan, maka iblis akan datangi kita sumbala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jangan datang lepas solat, ke sebelum solat, ke tengah zikir, sebelum zikir, tengah puasa, sebelum puasa, buat apa amalan pun. Dia akan duduk orang tu. Dia akan buat apa? Dia akan buat kita berhenti solat. Dia akan buat kita berhenti puasa. Dia akan buat kita berhenti pegang tasbih. Itu bukan challenge bagi dia. Dia dah buat dulu lah. Dia akan buat apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Iblis akan buat kita kufur. Bukan tak solat, bukan tak puasa, bukan tak buat rukun yang 5, bukan tak bertasbih, bukan tidak bertahmid, bukan tidak bertakbir, tapi dalam hati kita tidak ada rasa syukur, tidak terbina rasa syukur, yakni dalam bab kebijaksanaan, fatonah. Nak kait dengan sifat syukur ini masih. Ini bermula dengan hati yang membawa kepada fikiran, hati yang membawa kepada fikir, yang melihat akan kebesaran Allah, yang kesusahan. Sebab apa? Iblis dia akan tukar apa saja yang kita tengok depan mata yang masih semuanya dengan engkau, bukan dengan Allah. Kalau Allah pun, kalau Allah, ya Allah yang suruh. Tapi kalau kau tak buat, tak jadi. Kalau kau tak datang sedikit solat, mana boleh. Solat tu kau sebab kau tahu. Dia akan tanggalkan sifat kehambaan. Sebab takbur ni tak ada sifat hamba. Takbur ni dia sifat Tuhan, keakuan aku. Kebijaksanaan itu dipadamkan. Dia akan menutup kebijaksanaan manusia ini, yang mana manusia bermula sepatutnya melihat dengan iman, melihat dengan tauhid. Kata guru saya, Sohibul Fadilah, Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Ikhwan, beliau jabatan Ketua Jabatan Sudin Usas. Hari ini beliau buat naik satu kenyataan. Dan beliau, apabila seorang guru tu Allah beri mandat di tauhid, maka kita yakin segala apa yang dicuba lontarkan itu mesti bersandar kepada ilmu tauhid yang ada. Kepada sumber tauhid dan akidah halal. Dia kata apa? Amatlah susah untuk meyakinkan seekor lalat. Bukan mudah untuk meyakinkan seekor lalat bahawa bunga-bungaan itu lebih indah daripada sampah sarang. Bukan mudah nak meyakinkan manusia yang terhijab dengan Allah bahawasanya apa yang ada ni bukan dengan diri dia, dengan Allah. Bukan yang mudah. Dia nampak sampah tu juga yang indah. Dia nampak diri dia juga. Dia tak nampak Allah. Dia kalau nampak Allah memang sekalian. Sebab nampak dia dengan ingat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Syukur ni bermula dengan ingat. Ingat ni kenal Allah. Kenal ni membawa maksud sudah pasti sifat kebesaran Allah, pengajian tentang sifat-sifat Allah tu. Nak kata mahir, ya, kita sebagai mukallaf ni kena mahir lah. Kerana itu wajib al-wajib. 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, hari-hari itu kenalah ulang-ulang pembahasan tentang tauhid. Kerana bukan senang untuk mengenalnya. Bersifatnya kita tidak nampak dengan kasat mata. Bermaksud bila kita dengar hari-hari nama Allah, berbahasa tentang Allah, maka baru terbuka hijab dalam hati. Sebab tu kena ulang fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bukan senang nak bagi tahu kaya dengan Allah, bukan senang. Kalau matanya seperti lalat yang melihat sampah itu lebih baik, dia melihat dunia itu lebih baik daripada dia. Dunia ini bersifat bukan kata sampah maksudnya. Nabi kata dalam satu hadis mafhum hadis, bangkai anak kambing yang cacat.
Ulanglah sekali. Dunia ni masing-masing. Nabi bagi tahu dalam mafhum hadis merupakan gambaran tamsilan Nabi terhadap dunia. Apa tu dunia? Kita tinggalkan. Sebab tu Nabi suka takut akhir zaman ataupun akan datang umatku dibentangkan dengan zahratul dunia. Takut Nabi risau dibentangkan zahratul dunia, perhiasan dunia. Kereta canggih-canggih, makin hidup makin canggih maksudnya. Desain makin cantik-cantik, semua desain slim-slim. Kereta pun Ferrari pun pakai apa? Pakai charger elektrik dah sekarang. Semua pakai charger elektrik. Desain lampu canggih. Lupa asal dunia tu umpama pangkai. Bila dunia tu cantik, dipuji lah, dikejar, diagungkan. Habis masa dah dapat cantik dunia, rupa yang bagi cantik itu Allah. Masjid habis dekat. Sebab apa? Dia ingat cantik tu boleh dapat dengan makeup, kaya tu boleh dapat dengan harta. Susahnya nak bagi faham. Ada pula faham mengatakan iyalah Allah juga. Tapi kita kan Allah suruh kan cari dunia ni. Ada pahaman macam itu memastikan Allah suruh cari dunia. Betul kan Allah suruh cari dunia? Ini kita dah dapat bijaksana. Betul ke Allah suruh cari dunia? Tak ada memastikan. Tak ada. Lepas tu kenapa kita dudukkan dunia? Allah tak suruh cari dunia. Allah suruh cari ganjaran di dunia. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Kejarlah kamu akan segala kurniaan akhirat di dunia. Tu ustaz doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau minta dunia. Dia dengar doa tu dunia je. Nampak? Nampak dunia nombor satu? Dia kata, ya Allah, kadang-kadang kita main dengan ngaji dulu. Ayat tu doa ni Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak naskah pakai doa yang blanket approval. Rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, itulah doa yang kita disunahkan baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kepada di dunia kebaikan. Bukan kurniakan aku dunia ya Allah supaya aku boleh buat baik. Ya, mak janji mak janji mak, bila mak sedang nanti hari-hari mak tengok mak kata tumpuk. Ya lah tu. Kamu senang kau tengok, kau jumpa tak apa. Lepas tu yang paling senang tu lah, boleh balik naik jet, boleh baik naik, boleh pasang upah rider. Ada kan satu rider 1,000 setengah. Ada. Ataupun ada wayar seperti tu, kita boleh upah rider nanti bomok. Tengok jet, Allah jet. Nak balik kan meeting, upah lah rider. Apalah sangat. 3 jet, pung balik ke rumah. Saya pung tengok apa dah pakai rider. Nak jumpa yang di Pertuan Agong. Saya lebih mak. Saya akan gunakan kemudahan saya ini. Saya jumpa seorang hamba Allah yang memang sangat berkhidmat dengan mak dan meninggal. Dan Haji Khairul, Tuan Haji Kamarudin di Batu Kim. Beliau meninggal di Madinah Al-Munawwar, dikebumikan di Makkah. InsyaAllah. Mudah-mudahan surgalah tempatnya. Amin. Dan kita numpang disebut nama beliau ni, mudah-mudahan beliau doakan kita juga insyaAllah. Dia setiap kali meeting, saya pergi sebab boleh kenal. Setiap kali meeting company dia panggil saya buat ceramah, buat GM meeting. Staf dia tak ramai sekali lebih. Dia quest control dia company. Baru-baru ni sebelum dia nak tinggal tahun lepas, tahun ni company overseas nak take over company dia, ratus juta lah. Tapi yang nak saya cerita bukan itu nak cerita tu. Dia nak mak ada benda. Saya ingatkan siapa nak duduk dalam meeting. Ada orang makcik pun, ada uzur. Dia mak dia. Bayangkan ada meeting GM, meeting AGM. Dia mak dia.
Ni siapa ni bermula sikit? Ni mak saya. Oh, mak datang ke sini. Tapi mak tak ada di sini, mana ada orang Kedah. Tu, private jet kadang balik naik tinggi tu. Tempat tak boleh tinggi. Kadang naik kereta drive balik. Subhanallah. Kadang-kadang ni yang baru bercerita tadi, bagi dunia dulu baru nak buat baik. Salah. Buat baik dulu baru dapat dunia. Malah bahasanya kurniakan kebaikan di dunia ya Allah. Jadi kebaikan di dunia ni apa? Boleh jadi tak ada duit tu baik. Bagus tu. Tak ada duit tu baik. Boleh jadi sakit tu baik. Jadi tak boleh nak menguatkan. Dah kita doa. Hari-hari kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila Allah bagi sakit tu penuh. Faham sakit. Tadi ada doa tadi tak? Bukan kata doa berikan kebaikan. Boleh jadi sakit itu kebaikan untuk kita. Boleh jadi. Baik. Jadi itu hanya menggunakan Allah SWT. Maka melihat itu berarti melihat. Sebab itu bila tengok pada wahyu yang pertama tu bagi Nabi Muhammad SAW, tuntutan yang disuruh yang dijadikan sebagai perintah fi'il amal, ikra ini maksudnya tuntutannya adalah bacalah maksudnya qiraat, boleh diterjemahkan dengan sebutan ya, qiraat. Tetapi kalau dinisbah kepada bacalah, itu mesti dengan elemen mata, melihat. Sebab itu dalam surah Al-A'raf 179 tak salah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada hati tak nak faham, ada mata tak nak melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Mata dia tidak digunakan untuk ingat Allah. Tengok kejadian, tengok dunia. Sepatutnya dia masalah. Ingatlah pencipta dia. Dunia bukan boleh jadi sendiri. Tak boleh tiba-tiba ada. Dia mesti yang mengadakan Allah Al-Mawjud. Ini kata sifat Tauhid wujud. Yang ada hanya Allah. Lawan kepada ada tiada. Makhluk bersifat tiada. Ada itu milik Allah. Lalu makhluk yang ada ini dia tidak memegang sifatnya sendiri. Kiamu binafsi, Allah berisi. Makhluk tidak boleh berisi. Bermaksud kalau makhluk ada sekarang ini, dia ada kan? Bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah banyak mulia Allah SWT. Kita buat sambung sikit lagi buat kesimpulan. Baik, dan surah Al-A'raf 179 Allah berfirman yang menekankan tentang tuntutan melihat. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika al-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah SWT menyatakan dengan jelas. Pertama, Allah katakan Allah akan penuhkan neraka jahanam dan susu kami jadikan untuk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia yang mempunyai hati tapi tidak mahu dia memahami tentang ayat Allah. Hati tak faham tentang tanda-tanda kebesaran Allah ni dengan hati tak mahu. Yang kedua, ada mata tapi tak nak melihat tanda-tanda atau bukti keesaan Allah. Sebab itu tuntutan tentang ikrar yang melibatkan tentang akal yang Allah yang berikan untuk kita berfikir dengan melihat. Dengan melihat dan kita berfikir. Berfikir itu didorong dengan zikir. Iman yang melihat tentang ciptaan itu yang membawa kepada terus kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuntutan ataupun wahyu pertama itu turun kepada Nabi SAW itu melihat ikrar, bacalah bismillah dengan nama Tuhan yang menjadikan seluruh kejadian. Jadi sedangkan yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita boleh buat kesimpulan, yang pertama kalau kita lihat dalam sifat fathah kebijaksanaan ini yang nak dibangunkan, dia sangat berkait apa dengan bagaimana kita untuk mengenal dan mengingat kepada Allah SWT. Sehingga yang menjadi satu modus operandi iblis yang akan membuatkan kita tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ketika terkait, kau tidak akan dapati mereka bersyukur, atau kau akan dapati mereka tidak ingat engkau, tidak kenal pun. Dia lebih kenal diri, lebih nampak pada sifat pada makhluk, kaya itu pada harta. Ini kita khususkan perbahasan nak lebih faham sifat-sifat yang harian kita guna dalam kehidupan yang sebenarnya bukan berasal pada kita. Contoh, yang manusia nak kasih sayang, kaya, rezeki, kuat, boleh rujuk dalam Asma' Husna yang Allah terjemahkan kepada makhluk tajalli. Sebab tu manusia ini Allah bagi tuntutan untuk takbir, iaitu membesarkan Allah dengan sifat-sifat kebesaran tadi sepatutnya. Lalu Allah bagilah manusia itu merasai afidah, merasai kasih sayang agar dia mampu merasakan kebesaran Allah sepatutnya. Sebab rasa yang ada itu tidak wujud dengan sendirinya, tidak wujud dengan makhluk. Contoh, kaya ini rasa kaya tak wujud dengan ada harta. Tapi kalau ada harta baru nak rasa kaya, kita dah tertipu, kita tidak bijaksana. Itu sifat macam itu. Maka manusia mencarilah kebendaan,
Kalau dia tidak boleh merasakan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, maka dia akan terpaling daripada sifat kehambaan. Maka disitulah yang kita bincangkan tadi. Maka terbitlah sifat keakuan. Dia tengok orang melirik mata. Hati-hati. Lepas tu dia melihat orang, melihat makhluk itu dengan sifat tawadhu, hauna, allazina yamshuna 'alal ardh hauna, merendah diri. Kalau dengan ilmu tu dia akan nampak orang. Sebab tu kita menyampaikan selain pada ilmu yang salah, ilmu yang betul atau tak sebab pada kalam Allah, kalam Rasulullah SAW, dia terus kena rasa sifat jahil dia, sifat alim Allah. Dia nampak tunduk. Dia kena itu sifat ilmu tu. Dia bukan kalau ilmu tu, aku tahu dah ni. Aku tahu dah. Oh, bahaya pasti. Ini iblis akan masuk. Kalau ada harta pula, aku kaya. Benda tu meresap masuk. Ini perbincangan yang akan membincangkan tentang sifat-sifat mazmumah, masuk dalam tasawuf lah. Jadi kesimpulan ini sekalian, mudah-mudahan dalam bab fatonah Allah berikan kita kebijaksanaan untuk melihat lalu ingat kepada Allah. Lihat lalu ingat. Jaga-jaga apa yang kita lihat, jangan sampai lupa apa yang kita ingat. Jaga-jaga apa yang kita lihat, jangan sampai lupa apa yang kita ingat. Jaga-jaga melihat kita, cantik kita, jangan sampai kita lupa yang bagi cantik Tuhan kita Allah. Manusia ni dia buat dia. Sebab tu puji makhluk dia mesti puji dengan Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah. Dia kena ada depan. Apa tidak? Langgar pada SOP. Baik, Allah Alam. Sambung pada pasangan. Permaaf kalau saya ada kekurangan. Asalkan itu kurang bicara dan penyampaian, hanya Allah Ta'ala saja yang mampu mentinggalkan perbahasan itu pada malam insyaAllah. Aku lupa lihaza wa sallallahu azim wa lakum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengan tasbih al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila insani ila alladhina amanu wa salatu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.